Assalamualaikum and hi mystery lovers. Berjumpa lagi kita di dalam Miss Hudi bercerita. So, pada hari ini Miss Hudi akan berkongsikan dengan anda 12 lokasi yang paling misteri dan berhantu di Malaysia. So, let's check it out. Okey, baiklah. Bagi yang suka mendengar dan membaca cerita hantu, hari ini kita akan berkongsi tentang beberapa lokasi misteri di Malaysia yang agak berhantu dan seram. Okey. So, selalunya kawasan dan tempat berhantu ni dia kaitkan dengan ada sejarah ataupun peristiwa yang hitam yang pernah berlaku dekat satu-satu tempat lah kan. Kejadian dia selalunya dikaitkan dengan pembunuhan, ada kematian ataupun amalan ilmu hitam yang selalunya akan jadi buah mulut orang di sekitar tempat tu. Maksudnya bila ada orang banyak bercerita, mungkin ramai orang yang terserempak atau berjumpa dengan entiti-entiti yang tidak dikenali. Ini membuatkan perkara tu menjadi lebih seram dan menguatkan stigma kepada masyarakat sekitar tu. Okey. Korang pernah agak-agak pergi kat kawasan yang dikatakan berhantu ataupun masuk ke dalam kawasan tu untuk tahu pasal kisah seram di sebalik kediaman yang dikatakan berhantu tu? Okey. So, lokasi yang pertama yang aku akan kongsikan sekarang ialah kediaman Mona Fendi. Kediaman Mona Fendi. Mona Fendi ni rasanya kebanyakan orang Malaysia tahu kisah tentang Mona Fendi. Tapi orang kata generasi yang baru-baru ni mungkin tak tahu. Kalau generasi yang lama, macam generasi Miss Hudi yang lahir dalam yang budak-budak umur 80-an kan, lahir tahun 80-an tu, aku rasa mesti akan tahu pasal kes Mona Fendi. So, untuk bagi yang tak pernah dengar nama Mona Fendi ni, aku akan cerita sikit pasal dia. So, Mona Fendi ni dia sebenarnya seorang penyanyi tau. Penyanyi pada zaman 90-an. Okay. Dia ni terkenal bukan sebab kata pasal nyanyian dia, tapi disebabkan dia ada terlibat dengan satu ritual yang ada kaitan untuk membantu ahli politik masa tu. Tak tersilap nama aku dia Mazlan Idris aku rasa, untuk dapatkan kekayaan dan kuasa. Masalahnya yang berlaku kat situ dan menyebabkan dia akhirnya ditahan polis dan dihukum gantung kerana ritual yang dia buat tu berakhir dengan ahli politik tu dikerat 18 dan telah ditanam di belakang rumah dia. Jadinya masa yang kes dia kena tangkap pun, orang macam cerita dia selalu dia padahal dalam penjara kan, tiba-tiba ada orang jumpa dia kat luar. So selepas orang kata tarikh yang dia digantung mati tu, dihukum gantung tu, diorang kata kadang rumah dia yang dekat Seksyen 12 Shah Alam tu jadi berhantu tau. Sebabnya dia pernah kata dia takkan mati. Sebelum dia kena gantung tu, dia cakap dia takkan mati. Dia digantung tak silap dalam tahun 2001. So, diorang kata tinggalan rumah dia tu ada still berhantu, haunted macam tu. Okay. So, kita settle nombor 1. Okay, tempat yang pertama. So, tempat yang kedua ni, orang buat filem dengan tempat ni. Maksud aku, tajuk filem tu mengambil nama tempat ni, Villa Nabila. Okay. Villa Nabila ni pun ada kisah seram juga dekat tempat ni. Dia dinamakan Villa Nabila tu sebab dinamakan atas nama perempuan keluarga yang tinggal dekat tempat tu. Okay. Rumah yang terletak dekat Johor Bahru ni
Dia kata ada banyak kemungkinan yang menyebabkan dia jadi berhantu. Sebabnya katanya ada kaitan dengan kematian penghuni villa tu. Pembunuhan berantai oleh pembunuh upahan. Dan ada yang kata bapa dia sendiri yang bunuh semua ahli keluarga tu. Sebab kena ada masalah keuangan. So macam-macam cerita yang keluar daripada rumah tu. Kan. Dia cuma disebabkan misteri rumah tu, ramai yang cuba try masuk untuk orang kata tengok, untuk tahu betul tak villa tu berhantu. Last sekarang ni keluar cerita berkenaan dengan villa Nabila kan. Okay. So lokasi yang ketiga ialah Highland Tower. Kalau Highland Tower ni sama juga, aku rasa generasi baru memang tak tahu berkenaan dengan sejarah Highland Tower. Highland Tower ni dia sebenarnya dia adalah satu bangunan yang terletak dekat Bukit Antarabangsa. Agak tinggi juga. Dia runtuh dalam cara misteri. Dia runtuh masa tu tahun 1993 dan telah mengorbankan 48 orang. Jadinya bangunan tinggalan runtuhan Highland Tower ni dikatakan menjadi tempat orang yang nak cari cerita misteri. Sebab orang sekeliling tu ada cakap ada cerita pernah nampak jemaah perempuan tua dan baby melintas dekat kawasan bangunan tu. Lepas tu banyak lagi entiti-entiti yang orang akan jumpa di kawasan kata tapak runtuhan Highland Tower tu. Agak tragis jugalah masa kejadian tu berlaku. Sebab memang ramai betul bangsa, korban bangsa masa tu, 48 orang. Masa tu jalan ke Bukit Antarabangsa memang kena tutup lah sebab kes pada runtuhan tu. Lepas tu cerita yang sebenar macam mana bangunan tu boleh runtuh pun tak dapat diungkap dan dirungkai sampai sekarang. So rancangan nak robohkan bangunan ni banyak kali dah nak try nak roboh. Yang sepihan dia tu sebab dia macam orang kat runtuh tu dia macam separuh gitu. Tapi peliknya tak boleh diruntuhkan. Jadi dia ada tinggal lagi kat situ. So lokasi yang keempat ialah 99 Mansion ataupun Caledonia House ataupun Byram Estate. Ni rumah yang berusia 150 tahun ni terletak di Pulau Pinang. Banyak kes yang terjadi, kes pembunuhan dan juga ilmu hitam. Ada yang kata ada telah berlakunya pembunuhan terancang terhadap cucu kepada sebuah keluarga yang tinggal di tempat di villa ni lah, di mansion ni. Seluruh keluarga yang menetap kat situ juga dibunuh oleh tentera Jepun yang menceroboh kat Malaysia. Masa tu kan ada masa penjajah masuk ke negara kita. Selepas tu Jepun pula masuk. So masa tu lah penghuni di dalam mansion ni telah dibunuh beramai-ramai. Lepas daripada kejadian pembunuhan tu, dikatakan bangunan ni pula dihuni oleh seorang doktor. Dia doktor, tapi dia mengamalkan ilmu hitam. Jadinya sudahlah ada kejadian pembunuhan, campur pula dengan pengamalan ilmu hitam tu, bertambahlah seramlah rumah pension yang besar tu, yang lagilah menambahkan misteri dekat bangunan tu. Rasanya sampai sekarang tak ada orang yang berani pergi dekat kawasan situ. Kita punya lokasi yang kelima ni terletak di tengah-tengah bandar. Kat Bukit Tungku. Bukit Tungku ni kalau you all memang tahulah kan. Kawasan ni memang tempat tinggal orang kayangan, orang have kan. So jadinya rumah kat sini memang mahal-mahal lah kan. Tapi dekat situ ada beberapa rumah yang dikatakan berhantu dan ada sejarah hitam katanya. Sebabnya dikaitkan dengan rumah penjajahan British yang dihantui oleh hantu wanita yang dah membunuh diri. Dan hantu tu dikatakan berkeliaran dekat kawasan tersebut pada waktu malam.
Tapi memang cuba kalau korang try pergi kawasan Bukit Jongko tu, jangan malam-malam try pergi petang ke situ. Walaupun siang, korang akan nampak kat situ memang sunyi, tak ada orang. Tambah lagi malam, dia dah lah duduk atas bukit. Kawasan dia, kawasan perumahan orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya ni kadang-kadang, orang kata jarang juga duduk rumah kan, busy kan. So, kalau kita pergi tengok kat situ, rumah besar-besar ni kadang-kadang tak ada penghuni pun, macam sunyi je. Ada juga kawasan rumah yang ditinggalkan. Jadinya, itu yang menyebabkan kawasan tu pun dikategorikan antara lokasi yang agak seram. Okey. So, lokasi yang keenam ni terletak di Taman Tenaga Puchong. Ada satu banglo ni dekat kawasan berbukit. Okey. Pemilik banglo ni dikatakan telah meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbiar selepas dia ternampak satu kejadian yang menggerunkan dan menyeramkan. Versi lain pula kata sebabkan dia jadi seram tu sebab ada satu pembunuhan yang melibatkan nyawa satu keluarga yang pernah berhutang dengan ceti haram. Kata orang yang pernah masuk kawasan banglo ni, dalam banglo tu yang berani kan, nak jadi apa panggil Ghostbuster ke seeker. Diorang pernah masuk dalam bangunan ni, diorang pernah nampak lilin macam-macam warna dan mostlynya warna merah yang sebenarnya dikaitkan dengan ada pemujaan ataupun ritual.